Okey, selamat sejahtera dan juga Assalamualaikum kepada semua pelajar prinsip akauntan, di mana hari ini kita sambung pada modul 4 latihan untuk perkongsian. Okey, kita lihat kepada soalan ya. Okey, soalan dia adalah Sarah dan Helmi ialah perkongsi dalam perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi. Ikatan perkongsian, okey, nampak ikatan perkongsian. Cikgu nak kamu fokus ya perkataan ikatan perkongsian. Okey, sebab dalam perkongsian, ikatan itu sangat penting dan akan merujuk kepada akta perkongsian. Okey, ikatan perkongsian telah menetapkan perkara-perkara berikut. Untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1:2. Okey, bila tengok pada ikatan perkongsian, kita lihat pada nama yang disebutkan dalam soalan. Okey, Sarah dan Helmi ialah perkongsi dalam perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi. Dia sebut dulu Sarah, boleh sebut Helmi. So, secara automatiknya, Sarah akan memegang nisbah 1, Helmi akan memegang nisbah 2. Okey, begitulah ya dalam soalan perkongsian. Kedua, faedah 600 setahun dikenakan atas ambilan perkongsi. Okey, 6%. Maksudnya, bila rakan kongsi buat ambilan, maka syarikat akan bayar 6%, akan tuntut 6% faedah daripada rakan kongsi yang membuat ambilan. Yang ketiga, gaji tahunan Helmi berjumlah 13,000. Nampak tak? Helmi walaupun dia rakan kongsi, tapi dia menerima gaji sebanyak 13,000. Mungkin dia yang menguruskan syarikat perkongsian mereka. Okey, seterusnya. Okey, tapi dalam soalan ni nampak tak? Sarah tak sebut pun Sarah ambil gaji. Okey, faedah atau pinjaman perkongsi adalah 8% setahun. Kalau tak dinyatakan, pelajar dah tahu automatik bahawa dalam akta perkongsian, pinjaman adalah, faedah atau pinjaman adalah 8%. Allowance tahunan Sarah. Walaupun Sarah tak ambil gaji, tapi Sarah ambil allowance sebanyak 6,000 sebab dia ambil setahun. Okey. Sila lihat maklumat tambahan. Okey, inventory pada 31 Disember 2017, harga kos 6,700, harga pasaran 6,850. Ini sama macam kita buat akaun milikan tunggal dulu. Betul tak? Okey, jadi bila nampak inventory, kita nak ambil harga yang mana? Harga tinggi ke harga rendah? Ya, dah tentu kita akan ambil harga kos itu sebanyak 6,700. Okey. Seterusnya, seorang pelanggan isytiharkan muflis dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, nampak tak? Ini adalah hutang lapuk. Okey. Hutang lapuk adalah belanja. Itu yang pelajar kena tahu. Konsep. Walaupun kita buat akaun perkongsian, tapi kita sama macam kita buat akaun milikan tunggal. Okey. Angkutan keluar. Okay, ingat tadi belanja ya. Okay, angkutan keluar telah tersalah catat dalam akaun kadar bayaran. Angkutan keluar adalah juga belanja, tapi dia bukan kadar bayaran. Dia kata tersalah catat. Maksudnya nanti dalam kadar bayaran kita kena keluarkan 100 dan dekat angkutan keluar kita kena tambahkan 100. Ini penting ni. Kadar bayaran kita kena tolakkan 100. Dalam angkutan keluar, kita akan tambahkan 100. Dua-dua ni belanja. Okey. Seterusnya, ambilan tunai 200 oleh Helmi belum direkodkan. Maksudnya, Helmi ni walaupun dia rakan kongsi, tapi dia buat ambilan. Maka ambilan Helmi adalah sebanyak 200. Ingat, tadi kita ada kenakan ikatan perjanjian bahawa faedah 6% setahun akan dikenakan atas ambilan perkongsi. Jadi pelajar dah boleh buat anggaran sendirilah, pengiraan sendiri. Maksudnya tahu dah 6%, 6 bagi 100, darabkan ambilan dia 200. Okay, kita dah boleh kira dah berapa faedah dia. 6 kali 2, 12. Kalau dalam soalan tu, dia ada nyatakan berapa tarikh bila, bulan berapa. Okey, so kena darabkan tempoh masa. Okey, dalam soalan juga, dia akan bagi imbangan juga seperti kita buat akaun milikan tunggal sebelum ni. Okey, cuma yang membezakannya ialah perkataan equity pemilik ditukar kepada akaun modal. Okey, nampak akaun modal Sarah
Okey, Sarah bagi 20,000, Helmi bagi 30,000. Okey. Akaun semasa Sarah pula ada 1,200. Akaun Helmi ada 2,400. Okey, ambilan Sarah. Okey, maksudnya Sarah pernah buat ambilan 4,800. Helmi buat ambilan sebanyak sorry, dia salah ni. Sarah, akaun semasa Sarah, akaun semasa Sarah 1050. Yes. Helmi 1,200. Maksudnya akaun semasa kalau kita ingat tadi, akaun semasa kita tahu baki bibi dia tadi bahagian kredit sebab dia adalah equity pemilik. Tapi sekarang ni cuba tengok, Sarah sahaja yang berada di bahagian kredit, tetapi Helmi berada di bahagian debit. Okey, tadi kan saya kata dalam akaun semasa, apa tujuan kita buat akaun semasa? Okey, tujuan kita buat akaun semasa adalah ini rumah ni orang. Okey, apa dia? Okey, dalam akaun semasa apa jumlah yang nak dituntut oleh rakan kongsi daripada syarikat perkongsian, dan apa jumlah yang nak dituntut oleh syarikat perkongsian daripada rakan kongsi. Jadi kalau Helmi berada di bahagian apa? Bahagian debit, maksudnya Helmi dah tak ada modal lagi untuk dituntut ataupun mengalami kerugian sebanyak 1,200. Okey, kalau macam Sarah, dia masih ada lagi dalam akaun semasa dia sebanyak RM1,050. Okey, maksudnya Helmi terlebih ambil ataupun terlebih belanja untuk Helmi. Seterusnya ambilan. Sarah ada buat ambilan 2,400, Helmi buat ambilan 4,800. Okey, seterusnya macam biasa dekat bagi belian, jualan, tunai, pulangan. Okey, kalau soalan macam ni lah, pelajar betul-betul kena tahu debit apa, kredit apa, debit apa, kredit apa ataupun bahagian apa. Kalau belian dah tentu bahagian debit. Jualan dah tentu bahagian kredit. Ni pelajar kena tahu ni. Okey, tunai, okey, pulangan. Sekarang pulangan berada di bahagian kredit. Okey, kalau pulangan berada di bahagian kredit, pulangan apa? Pulangan belian ke pulangan keluar? Pulangan jualan. Okey, dah tentulah pulangan belian. Okey, diskaun pun sama. Diskaun ni berada di bahagian kredit. Ini diskaun apa ni kalau kredit? Ya, diskaun diterima sebagai hasil. Okey, ABT, ABB. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Ya, tentulah ABT bahagian debit sebab dia aset. Ni ABB. Okey. Okey, ni ABT ya. ABT. Ini ABB. Okey, seterusnya angkutan keluar. Angkutan keluar tadi saya kata apa? Tambah ke tolak? Ya, angkutan keluar kita kena tambah 100. Kadar bayaran tolak 100. Premis 70,000. Okey. Premis 70,000. Inventory awal 10,000. Pinjaman daripada Sarah. Nampak tak? Sarah bagi pinjaman kepada syarikat perkongsian Sarah dan Helmi ni sebanyak 22,000. Okey, ada tak dinyatakan dalam kata perjanjian tadi faedah atas modal? Ada tak disebutkan faedah atas modal? Cuba lihat tadi. Untung atau rugi, faedah atas ambilan, gaji, faedah atas pinjaman. Okey, tak dinyatakan langsung pun faedah atas pinjaman. Tiada. Okey. Seterusnya, gaji Helmi 8,600. Elang Sarah 2,000. Faedah atas pinjaman Sarah 400. Okey. Gaji Helmi 8,600. Sedangkan dalam ikatan perjanjian tadi, gaji Helmi berapa? Gaji tahunan Helmi adalah sebanyak 13,000. Maksudnya gaji Helmi 8,600 ni masih belum sepenuhnya. Maka akan wujudlah gaji yang belum bayar, iaitu 13,000 tolak 8,600. Okey, adalah baki dia. Okey, seterusnya allowance Sarah pun sama. Sarah sepatutnya menerima allowance sebanyak
RM6,000. Tapi dia cuma dibayar RM2,000 saja. Maka masih ada lagi allowance Sarah yang belum dibayar. RM6,000 tolak dengan RM2,000. Okey. Yang itulah gaji belum bayar, allowance belum bayar. Yang itu kita akan masukkan dalam akaun semasa. Seterusnya faedah atas pinjaman Sarah. Okey, faedah atas pinjaman Sarah adalah 4%. Sedangkan kita tahu faedah atas pinjaman adalah 8% setahun. Dia pelajar dah boleh kira dah. Faedah atas pinjaman adalah berapa? Pinjaman Sarah adalah RM22,000. Darab dengan 8%. So, kita akan dapatlah jumlah dia berapa. Sedangkan yang Farah terima hanyalah sebanyak 400 sahaja. Okey. Ini adalah analisis soalan. Kita tengok macam mana nak selesaikan dia ya. Okey, penyelesaian. Teknik nak menjawab dia. Berikut merupakan langkah-langkah nak sediakan media kewangan perkongsian. Seperti biasa. Kita akan kena pasti dan tandakan item soalan dengan keyword berikut. Yang mana KJ, kos jualan, betul tak? Ingat, kos jualan dia ada basement dia. Basement untuk kos jualan mesti ada inventory awal. Mesti ada inventory awal, mesti ada belian, mesti ada inventory akhir. Itu adalah kos jualan. Seterusnya adalah kita kena tahu yang mana nak masukkan ke dalam KK. Dalam KK, item-item yang dalam KK apa dia? Ada aset, ada liability, equity pemilik. Betul? Aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa. Lepas tu kena pasti juga. Apa yang ada dalam akaun semasa dan akaun pengasingan untung rugi. Saya suka buat perkataan pengasingan untung rugi. Dalam akaun semasa, akaun pengasingan untung rugi fokus pada faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman, gaji, allowance. Seterusnya adalah untung rugi. Mesti ada perkataan belanja hasil, iaitu akaun perdagangan untung rugi. Kalau dia jualan belian, dah tentu dia akaun perdagangan. Kalau belanja hasil, dah tentu dia akaun untung rugi. Jadi kena pasti. Dan kita letak keyword-keyword dia. KJ ke, KK ke, AS ke, PUR ke, AP atau UR. Langkah kedua, kena pasti pelarasan yang terlibat dengan merujuk maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Ini semuanya pelarasan. Seterusnya sediakan penyata kewangan. Iaitu penyata kewangan mesti ada apa? Akaun perdagangan untung rugi, akaun pengasihan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. 3. Sama je macam kita buat akaun milikan tunggal, kecuali kita tambah akaun pengasingan untung rugi. Faham? So tengok seterusnya. Jadi cikgu letakkan kat sini keratan soalan supaya pelajar lagi jelas lah. Sarah dan Helmi berkongsi dalam perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi. Ini dia punya ikatan-ikatan perjanjian. Untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1, nisbah 2. Masa kita sediakan apa tadi? Untuk atau rugi ni. Masa kita nak sediakan akaun semasa. Akaun semasa. Pengasingan untuk rugi pun sama. Pengasingan untuk rugi. Kita kena asingkan mengikut 1 nisbah 2. Seterusnya faedah atas 6% setahun atas ambilan perkongsi. Maksudnya faedah 6% ni kita kena kira lah. Dekat akan semasa buat, akan penyata pengasingan untuk rugi pun buat. Gaji tahunan Helmi. Gaji tahunan ni, ini yang pelajar kena betul-betul faham nanti. Di mana dekat akaun pengasingan untuk rugi, kita akan ambil gaji sepenuhnya. Tapi dalam aset semasa, dalam akaun semasa, kita akan ambil jumlah yang masih belum dibayar. Seterusnya,
Okey, seterusnya faedah atau pinjaman berkongsi. Okey, 8% setahun. Yang ini kita akan sediakan dalam akaun semasa saja. Dalam pengasingan untung rugi tiada. Okey. Seterusnya allowance tahunan SARA pun dalam akaun semasa dan juga pengasingan untung rugi. Okey, untuk pengasingan untung rugi, kita kena ambil gaji dia yang sepatutnya, yang betul-betul gaji yang sepatutnya dapat. Begitu juga dengan allowance yang sepatutnya dia dapat. Okey. Bukannya letakkan angka yang masih belum dapat. Okey. Begitu juga dengan faedah atau pinjaman. Dalam akaun faedah atau pinjaman ni, kalau kita buat, biasanya kita akan masukkan dalam akaun perdagangan untung rugi ataupun apa dalam untung rugi dalam belanja. So kita akan letakkan angka sebenar-benarnya faedah pinjaman yang sepatutnya dia diterima daripada syarikat perkongsian. Okey, maksudnya jumlah sebenarnya yang syarikat perkongsian bayar kepada rakan kongsi. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kelihatan soalan untuk imbangan juga. Okey, akaun modal. Okey, akaun SARA, akaun Helmi kita akan masukkan dalam akaun kunci kira-kira ataupun PKK ya. Okey, PKK. Cikgu letak PKK senang nak ingat, nak cepat. PKK, ruangan pun tak makan sangat. Okey, so PKK. Mereka kedudukan kewangan. Okey, kedudukan kewangan tu KK lah. Okey, seterusnya akaun semasa SARA Helmi. Okey, dekat akaun semasa akan kita akan buat akaun pengasingan untung rugi pun kita akan buat. Dekat KKK pun kita akan buat pengasingan kedudukan kewangan. Okey, nanti tengok. Seterusnya ambilan aset semasa ya, dekat akaun semasa. Okey, sarang Helmi kat akaun semasa. Okey, seterusnya belian dan jualan. Belian dan jualan akaun perdagangan, tunai, kedudukan kewangan, pulangan adalah di untung rugi ya. Sorry, bukan untung rugi. Di akaun perdagangan AP. Okey. Dah pandang semu pula dah. Okey. Okay, kita teruskan. Pulangan. Okay, tadi kita tahu dah kita ada pulangan belian. Maka dekat akaun perdagangan. Diskaun untuk rugi. Akaun belum terima. Akaun belum bayar. Kedudukan kewangan. Deposit kadar bayaran dekat kedudukan kewangan. Angkutan keluar dekat untung rugi. Kadar bayaran dekat untung rugi. Premis KD pianti kedudukan kewangan. Inventory per 1 Januari dekat kos jualan. Pinjaman daripada SARA dekat pianti kedudukan kewangan. Okey. Pinjaman daripada SARA. Okey, gaji Helmi dekat akaun semasa, elan SARA dekat akaun semasa. Faedah atau pinjaman SARA dekat faedah atau pinjaman SARA dekat untung rugi. Okey, tapi sebelum tu ya, gaji Helmi semasa, akaun semasa dan masa sama kita akan buat kat mana? Dekat pengasingan untung rugi. Itu samalah elan SARA. Okey. Faedah atas pinjaman ni dekat untung rugi untuk kita kirakan faedahnya saja. Okey. Seterusnya ialah langkah kedua, kita tengok pelarasan. Okey, apakah pelarasan-pelarasan yang terlibat dalam soalan ini? Iaitu pertama, harga kos, harga pasaran bagi inventory. Kita bincang tadi, ambil yang rendah iaitu harga kos. Okey, akan libatkan di mana? Di kos jualan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya soalan pelanggan diisytiharkan muflis dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Maka dia akan kesan kepada aset semasa. Betul tak? Iaitu apa dia? Semua orang tahu ABT tolak peruntukan hutang ragu. Ya, tapi ingat ABT ni kita kena tolakkan dahulu dengan hutang lapuk. Okey, baru kita tolakkan dengan peruntukan hutang ragu. Seterusnya angkutan keluar telah tersalah syarat dalam akaun bayaran. Tadi pernah bincang kadar bayaran kita tolakkan
angkutan keluar kita tambahkan. Dan yang ketiga, ambilan tunai oleh Helmi belum direkodkan. Okay, so maksudnya tunai akan berkurangan. So ambilan akan bertambah. Jadi kita lihat kaedah yang mudah macam ni. Cikgu suka buat kolom 3 ni bila ada pelarasan. Ini adalah pelarasan dalam imbangan duga. Cikgu akan sediakan siap lah 3 kolom ni. Kat mana nak hantar lagi senang nak buat nanti. Dekat akaun perdagangan kita nak hantar. Tetap sebagai inventory akhir 6,700. Dekat nanti kedudukan kewangan pun kita akan hantar di bawah akaun aset semasa. Itu 6,700. Okey. Seterusnya angkutan keluar dekat mana? Dekat akaun untung rugi. Itu jumlah yang sepatutnya. Di mana dia belanja? Tadi dalam kelatan soalan kita dah jumpa dah dalam kelatan imbangan duga. Dalam imbangan duga tadi angkutan keluar dia berapa? 790. Jadi 790 tambahkan dengan 100. Okey. Kadar bayaran pula. Okey, kalau ikutkan dalam imbangan tuga tadi, kadar bayaran adalah 1690. Jadi 1690 tolakkan dengan 100. Jadi kita letak di bawah pelarasan akaun untung rugi. Okey. Seterusnya tengok. Okey, ini adalah cara nak masukkan terus ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi untuk inventory dahulu. Okey, cuba tengok. Jadi bila kita buat akaun perdagangan untung rugi seperti biasa, cuma format dia adalah bermulakan dengan nama perkongsian, syarikat perkongsian. Okey, jualan tolak kos jualan, mulakan dengan inventory awal. Okey, inventory awal seperti biasa, belian tolak pulangan belian. Ingat, ini adalah kos pengiraan kos jualan. Basement dia adalah inventory awal. Belian mesti ada dan mesti ada inventory akhir. Okey. So, tengok. Inventory akhir dia adalah 6,700. Nampak tak? Sebab itu mudah bila kita sediakan 3 kolom ni, iaitu akaun perdagangan ada, untung rugi ada, kedudukan kewangan ada. Tapi cikgu lebih suka waktu kita nak buat perkongsian ni tambah satu kolom lagi, iaitu pengasingan untung rugi. Okey. Jadi kita masukkanlah tolak inventory akhir. Okey. Sudah tahu dah kan? Okey. So sekarang kita tengok pula bahagian akaun yang kita buat pelarasan tadi, iaitu angkutan keluar dengan kadar bayaran. Okay, cuba tengok jawapan angkutan keluar. Tadi masa kita buat akaun inventory akhir, kita dapat kos jualan. Betul? Kos jualan kita tolakkan dengan jualan bersih. Kita dapat untung kasar. Tambah hasil, tolak belanja. Jadi pelarasan kita buat tadi 2, iaitu angkutan keluar. Jadi angkutan keluar kita jawapan dia adalah, tadi dah kira 890, yes. Ini jawapan dia. Belanja, kadar bayaran, ini jawapan dia 1590. Ini jawapan dia. Okay, nampak tak? Kita dah dapatkan pasti awal-awal, iaitu perbelanjaan yang ada pelarasan. Kalau kita lihat pada jawapan yang lain, okey, kita kena tengok nanti, okey, untuk jawapan yang lain. Okey. Okay, seterusnya kita lihat dalam akaun semasa. Akaun semasa pula ialah, okay, kita mulakan dengan tadi dengan baki Sarah. Kalau kita lihat pada soalan tadi, Sarah, akaun semasa dia bermula dengan bahagian Sarah. Akaun semasa Sarah bahagian kredit 1050. Akaun semasa Helmi 1,200 bahagian debit. Okey, kita lihat ya. Okey. Akaun Sarah 1050. Akaun Helmi 1,200. Nampak tak? Okey, baki bibi. So, kita kena ikutkan soalan. Kalau soalan dia ada di bahagian debit lah. Kalau kredit lah. Okey, ya. So, sekarang bahagian yang kedua, dia kata apa? Yang kedua tu, gaji. Gaji belum bayar Helmi. Sepatutnya Helmi dapat 1,300, tapi dalam imbangan duga 1,800. So, berapa yang belum dapat lagi? Ya, dia belum dapat lagi sebanyak 4,400. Okey. Yang ketiga adalah allowance. Sarah, Ella belum bayar Sarah. Sarah sepatutnya dapat 6,000. Tapi dalam imbangan duga, dia dah dapat sebanyak 1,200.
Jadi 6,000 tolak 1,200, tinggallah 1,400. Okey, kita letak bawah nama. Okey, ini adalah kaedah berruangan. Okey, maksudnya kita serentakkan ikan Sarah dengan Helmi sebelah-sebelah. Okey, cuma ada yang Helmi dapat, ada yang Sarah tak dapat. Ada yang Sarah dapat, ada yang Helmi tak dapat. Fajar ikut je nombor saya bagi ni. Okey, yang keempat, faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman yang berpinjaman adalah Sarah. Sarah yang beri pinjaman kepada syarikat perkongsian sebanyak 22,000. Okey, darab 8%. Ingat tadi ya, 8%. Kita dapat 1,760. Tapi dalam imbangan duga, Farah hanya baru dibayar. Kita soalan tadi. Okey, berapa ya pinjaman? Faedah pinjaman Sarah 22,000. Faedah atas pinjaman Sarah cuma dibayar sebanyak 400 sahaja. Jadi masih ada jumlah yang belum dibayar lagi oleh syarikat kepada Sarah. Okay, berapa yang syarikat belum bayar lagi? 1,760 tolak dengan 400, maka jumlah yang belum dibayar adalah sebanyak 1,360. Okay, seterusnya nombor 5 adalah jumlah untung untuk dibahagikan. Okey. Okey, tapi sebelum tu, minta maaf ya. Sebelum tu, okey. Tadi ambilan, cikgu tak sentuh ambilan tadi. Okey, dalam iklan semasa adalah ambilan. Ambilan ni ambil mana? Macam mana boleh dapat 2,400 dengan 500? Okey, cuba kita tengok. Okey, dalam soalan. Okey. Dalam soalan, okey, ambilan. Sarah berapa ribu? 2,400. Helmi ambil 4,800. Maksudnya itu yang jumlah ambilan yang dibuat oleh Sarah dan juga Helmi. 2,400, 4,800. Tengok. Okay. Okay, cuba lihat kepada 2,400 dengan 5,000. Okey, kenapa? Okey, Helmi ambilan dia sebanyak 5,000. Okey, Helmi dia berapa? Helmi dalam soalan 4,800. Okey. Okey, kalau kita lihat kepada keratan soalan, okey, nombor 4. Ambilan tunai 200 oleh Helmi belum direkodkan. Kalau ikutkan dalam imbangan duga asal, jumlah ambilan Helmi adalah 4,800. Jadi, bila dia tak rekod lagi 200, jadi jumlah ambilan Helmi sebenarnya adalah sebanyak 5,000. Okey. So, sebab itulah masa kita kira faedah atas ambilan Helmi tadi adalah 5,000 darab dengan 6%. Okey, 4,800 campur dengan 200. Maka kita telah rekodkan semua sekali. Nombor 1 hingga nombor 5. Dan nombor 5 ini pula adalah jumlah untung yang dibahagikan ataupun jumlah untung rugi daripada akaun pengasingan untung rugi. Okey. Okey, macam mana nak dapatkan jumlah akaun pengasingan untung rugi ni? Okey, jumlah akaun pengasingan untung rugi ni kita dapat daripada sebelum kita sediakan akaun semasa, kita kena sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey. Jadi, cuba lihat akaun pengasingan untung rugi ni. Untung bersih 24,280. Okey, macam mana dapat untung bersih tu? Okey, tadi masa kita buat akaun perdagangan, dapat tak dia punya untung bersih? 24,280. Dia akaun tu lah dihantar ke akaun pengasingan. Okey, kita tambah dengan faedah atas ambilan. Okey, faedah atas ambilan ni dapat mana? 444. Okey, dapat mana? 444. Okey, faedah atas ambilan. Okey, nampak tak? 144
campur dengan 300 akan dapat 444. Cuma kita gabungkan, okey, gabungkan kedua faedah atas ambilan setiap rakan kongsi. Bila kita campurkan dua, kita dapat 24724. Tolak gaji berkongsi yang Ella berkongsi. Okay. Siapa dapat gaji ni? Helmi. Betul tak? Apa sebenarnya yang sepatutnya Helmi dapat? 13,000. Ella siapa? Ella Sarah. Sarah dapat tadi Ella sebanyak 6,000. Okey. Ni adalah jumlah yang sepatutnya yang dia dapat mengikut ikatan perjanjian. Okey, campurkan 2 jadi 19,000. Jadi untuk bersih tambah dengan faedah atas ambilan dapat 24,724, tolak dengan gaji berkongsi yang Ella berkongsi. Okey, tinggallah 5,724. Jadi jumlah inilah yang kita kena agihkan mengikut ikatan perjanjian antara Sarah dan Helmi, mengikut ikatan perjanjian mereka, iaitu apa ikatan perjanjian mereka? Katakan dalam soalan untuk untung dan juga rugi. Okay, apa dia kata? Dia kata untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah 1:2. Okey. 1:2 berarti okey, 1 untuk Sarah, okey, 2 untuk Helmi. Jadi okey, cuba kita lihat cara pengiraannya adalah okey, kita campurkan tinggal tolakkan 5,724. Jadi 5,724 untuk Sarah darab 1/3. Okey. Untuk Helmi 5,724 darab 2/3. Okey, cikgu galakkan pelajar tulis di sini. Di sebelah nama dia betul-betul dalam braket 5,724 darab dengan 1/3. Yang kedua 5,724 darab dengan 2/3. Okey, dah siap kita masukkan. Okey, jadi kita pun tolakkan okey jumlah 5,724 dengan penolakan kepada akaun semasa Sarah dan juga Helmi. Maka dapatlah jawapan di sini kosong. Okey. Kita belajar. Okey, so sekarang okey, cuba kita lihat ya. Angka 19083816. Angka inilah yang dihantarkan, okey, yang dihantar ke dalam akaun semasa 1908 dan 3816. Okey, bila kita hantar ke akaun semasa, maka kita dah boleh cari baki akhir untuk akaun semasa. Campurkan semua Sarah bahagian kredit, campurkan semua Helmi bahagian kredit, dan kita campurkan bahagian Sarah bahagian debit, campurkan semua Helmi bahagian debit. Which one is higher? Tengok angka yang paling besar dan tolakkan, imbangkan, jadilah baki hantar bawah. Okey, sekarang kalau ikut jawapan ni, mungkin bahagian kredit lagi besar pada debit. Okey, kredit lagi besar pada bahagian debit. Sebab itulah kita dapat baki hantar bawah di bahagian debit 5774 dengan 1716. Dan kita buka pada awal tahun ke hantar ke bahagian kredit. Okey, ini berarti dalam syarikat perkongsian Sarah dan Helmi, iaitu okey, saya buat gambar rumah ya. Maksudnya ialah okey, Sarah dan Helmi masih ada lagi. Maaf. Cikgu lukis gambar orang, bukan gambar rumah. Okey, ini berarti okey, Sarah dan juga Helmi masih ada lagi jumlah yang boleh dituntut atau modal yang boleh dituntut bersyarikat, iaitu Sarah sebanyak 5,774 dan Helmi sebanyak 1,716. Okey, kalau ikutkan pada peringkat awal tadi, Sarah cuma ada 1050, Helmi tak ada lagi jumlah yang boleh tuntut ataupun kerugian sebanyak 1,200 ataupun terlebih ambil 1,200. Okey, macam keadaan sekarang, Sarah ada 5,774 dan Helmi ada 1,716. Okey. Dah siap akaun semasa, dah siap akaun pengasingan, barulah kita buat penyata kedudukan kewangan. Seperti biasa, kita buat akaun
aset bukan semasa. Okey, kalau ada dia punya nilai buku, kena buat dia punya maksudnya dia kumpul seperti biasa. Sama je. Okey, aset semasa pun sama seperti biasa. Cuma juga nak tekankan bahagian modal kerja. Sama je. Iaitu semua aset semasa kita tambahkan, tolak semua liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Ini sangat penting dalam peperiksaan. Modal kerja ni adalah aset semasa tolak liability semasa, dapat modal kerja. Okey, dan perlu ada perkataan modal kerja. Okay, yang itu paling penting ya. Yang lain pelajar boleh tengoklah semula, ulang kaji semula tajuk pendidikan tunggal. Okay, yang penting inventory akhir ni kita tahu kita dapat daripada kita dah buat tadi. Ada tiga bahagian. Satu akaun perdagangan, apur, untung rugi dan akaun PKK. Okey, seterusnya akaun pemilik. Yang ini saya nak fokuskan. Ada dua. Satu, akaun modal Sarah Helmi. Satu, akaun semasa Sarah Helmi. Akaun modal Sarah dengan Helmi, kita ambil awal-awal daripada soalan. Berapa yang Sarah telah keluarkan modal? Berapa yang Helmi telah keluarkan modal? Okey. Daripada soalan. Betul-betul daripada awal soalan. Kita tengok awal soalan. Okey. Dalam imbangan duga. Okey, berapa modal Sarah? 20,000. Berapa modal Helmi? 30,000. Okey. So, saya kata fokus pada awal-awal. Okey. 30,000. Okey. Akaun semasa Sarah dengan Helmi untuk equity bilik. Yang ini ambil mana? Okey. Ini kita ambil pada baki akhir akaun semasa. Okey. Berapa baki akhir tadi? Akaun semasa 5774 untuk Sarah, 1716 untuk Helmi. Kita hantarlah ke akaun 5774, 177, 171. Okey. So, kita pergi campurkan 7490. Dan inilah total equity pemilik Sarah dan Helmi, iaitu sebanyak 57,490. Okey, siapa yang ada pinjaman tadi? Sarah, sebanyak 22,000. Sarah bagi pinjaman pada syarikat perkongsian. Jadi, imbanglah akaun di bahagian atas PKK dan juga bahagian bawah PKK. Okey, so semuanya sama macam akaun pendidikan tunggal. Kecuali kita sediakan akaun penghasilan untuk rugi dan akaun semasa. Okey. So, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Untuk latihan perkongsian, dan berjumpa dalam kelas akan datang untuk latihan perkongsian yang lain. Okey. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat belajar. Semoga cemerlang semua pada pelajar pengurusi akaun. Assalamualaikum.